What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mendiskuskan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video ni aku akan bawakan kepada korang 3 teori menarik tentang Buggy. Kalau dalam video sebelum ni aku dedahkan 7 sebab kenapa Buggy jadi Yonko, tapi dalam video kali ni aku nak dedahkan 3 teori yang berkait dengan Yonko baru kita ni. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang dah pun support channel Koverto Anime for the last 28 days. Channel tersebut telah mendapat penambahan 500 lebih lagi subscribers. Thank you so much guys. So aku harap korang dapat hebahkan channel Koverto Anime kepada kawan-kawan korang yang minat anime. Dan hari ni aku nak shout out 2 orang speaker Koverto yang bernama Zahir Asna. So Zahir Asna ni banyak review anime Detective Conan dalam channel dia. Currently dia baru ada 13,000 subscribers dan aiming for 20k subscribers pada Julai ini. Dan seorang lagi adalah Mi Harun. Mi Harun ni bagi aku konten dia agak brilian untuk peminat anime, which is dia mengajar cara cakap bahasa Jepun dalam channel dia. So kalau korang student yang ambil subjek ketiga bahasa Jepun kat universiti, boleh jenguk channel dia untuk belajar bersama-sama. Dan currently Mi Harun ni baru ada 100 subscribers dan aiming untuk dapatkan 1000 subscribers supaya dia layak untuk dapatkan monetization. So jom guys, kita support speaker Koverto dengan subscribe channel diorang. Diorang dah berhempas pula hasilkan konten dan kita hanya tinggal support diorang dengan subscribe sahaja. Okay? Alright, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Koverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Berminat untuk dapatkan One Piece t-shirt, korang just WhatsApp admin dan follow IG Shop Koverto Hub untuk memilih desain yang korang suka. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzu Yarudomo. Isu tentang Kapten Buggy sekarang ni merupakan satu polemik yang memviral dan sedang hangat diperdebatkan dan diperbincangkan dalam One Piece community sejak daripada chapter yang ke-1053 baru-baru ini. Mana taknya tiba-tiba je, tak ada angin, tak ada ribut, nama Buggy the Bombastic Clown telah pun diisytiharkan sebagai seorang Yonko yang merupakan salah satu daripada the 3 great power dalam dunia One Piece. Maka ramailah yang mula menghasilkan teori tentang macam mana Buggy si penakut ini layak bergelar seorang Yonko, termasuklah aku sendiri juga. Video tu korang boleh check it out lepas habis tengok video ni. Okay, link untuk video tersebut aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Tapi kan, pernah tak korang terfikir macam mana si Buggy dan Akagami no Shanks dapat join kru Roger Pirate sejak daripada usia dorang kanak-kanak lagi? Benda ni sememangnya menarik untuk kita bincangkan bersama. Yalah, mana taknya Roger ni bukan suka-suka dia nak rekrut nakama dia, lagi-lagi pula daripada kalangan budak-budak. Benda ni kita dapat tengok dalam chapter yang ke-878 manga dan episod ke-849 anime. Dalam flashback Pedro, semasa Pedro nak join kru Roger, permintaan dia telah pun ditolak oleh Roger dengan alasan yang mengatakan bahawa setiap individu akan mempunyai masanya yang tersendiri untuk menyinar FM. Sedangkan kita tahu Pedro bukannya budak yang lemah sepera. Lagi pula dalam kalangan Minks tak ada golongan yang lemah baik daripada kalangan budak-budak mahupun si tua bangka berbanding dengan Shanks dan dengan Buggy ni. Yalah, kalau kita nak compare dari segi race, biso Pedro lagi pasal dia Minks kan. Pedro bulan mengambang dia jadi sulong. Buggy bulan mengambang dia jadi It. So mesti ada sebab yang tertentu kenapa Roger ambil mereka berdua. Dan dalam teori hari ini aku nak kongsikan satu teori dengan nakama-nakama semua, yang mana teori ini memang seru lah bagi aku. Iaitu punca mereka berdua ni diterima oleh Roger kerana Buggy sebenarnya adalah Celestial Dragon. Dan inilah sebab kenapa aku beranggapan sedemikian. Nombor 1, God Valley Incident. Sebab yang pertama aku berteori yang Buggy adalah seorang Celestial Dragon adalah disebabkan oleh, kalau kita tengok sejarah hidup Buggy,
Actually aku ada discuss panjang lebar dalam video sebelum ni pasal perkara yang terfakta tentang latar belakang Bagi ni. So Bagi, dia ni telah dilahirkan di Grand Line pada 39 tahun yang lalu, dan pada 38 tahun yang lalu satu insiden besar yang telah berlaku dalam dunia One Piece yang telah melenyapkan sebuah pulau, dan sehingga ke hari ini kejadian ini masih cuba untuk disembunyikan oleh pihak world government. Tak lain dan tidak bukan adalah The God Valley Incident. Dalam manga pada chapter yang ke-957 episod ke-958 dalam anime, Sengoku telah menceritakan bahawa pulau God Valley ini telah pun diserang oleh Rocks Pirates yang cuba untuk menyerang Celestial Dragon dan beberapa hamba sahaya yang terdapat di pulau tersebut. Dan untuk menyelamatkan Celestial Dragon yang berada di sana, maka pihak Marine telah beraliansi dengan Roger Pirates untuk menghentikan kru Rock di Zebek. Jadi berkemungkinan dalam peristiwa tersebut, Bagi yang merupakan salah seorang Celestial Dragon yang baru berumur 1 tahun telah diselamatkan oleh Goldie Roger daripada serangan Rocks Pirates, dan disebabkan kekacauan yang sedang berlaku, mereka tak dapat untuk mencari parents Bagi, dan Roger akhirnya membuat keputusan untuk membesarkan Bagi di atas kapal Oro Jackson. Dan Shanks pula adalah mangsa God Valley yang berkemungkinan daripada kalangan hamba, sebab tidak seperti Bagi yang dilahirkan di Grand Line, Shanks telah dilahirkan di West Blue. So ini fakta yang kita boleh dapat dalam rujukan asas canon kalau kita gali. So kedua-dua mereka ni telah dibesarkan oleh Roger Pirates seawal usia setahun lagi. Dan kalau korang perasan, ketika Oda menceritakan dengan panjang lebarnya tentang pengembaraan Oden, kita akan nampak dengan jelas perkara ni. Dan for me personally, aku sangat-sangat enjoy penceritaan Oda pasal Kozuki Oden, pasal flashback dia, sebab banyak gila pendedahan yang kita dapat daripada situ. Dan kisah pengembaraan Oden tu juga, aku harap sangat kalau ada satu movie pasal Oden saja. Bukan apa, pasal aku layan gila kepala gila Oden tu, even though kita tahu nanti kisah hidup Oden tu akan berakhir dengan kesedihan lah kan. Alright, pasal umur Bagi dengan Shanks tadi, kalau kita tengok balik umur dorang currently dengan peristiwa yang berlaku di God Valley, kita akan dapati bahawa umur dorang pada masa tu baru setahun. So boleh dianggap baby lagi lah, pasal anak aku sekarang dah 1 tahun tapi still tak boleh berjalan dan tak boleh bercakap lagi. Dan hal ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Roger dan Rayleigh dalam chapter yang ke-966 episod yang ke-966 dalam anime, semasa mereka masing-masing sedang bermain-main dengan Momonosuke dan Hiyori. Roger mengatakan bahawa telah bertahun lamanya mereka tidak mengangkat bayi, dan Rayleigh membenarkan kata-kata Roger dengan mengatakan bahawa perkara tersebut sangat menggamit kenangan, menunjukkan bahawa Roger Pirates sememangnya pernah membesarkan kanak-kanak di atas kapal mereka. Dan aku pasti bahawa bayi yang dimaksudkan oleh Roger dan Rayleigh itu adalah Bagi dan Shanks yang mereka telah besarkan sejak daripada umur setahun jagung lagi. So ini adalah poin yang pertama untuk kuatkan poin Bagi is a Celestial Dragon dengan merujuk peristiwa God Valley. Persoalan kenapa Roger terima Shanks dan Bagi tapi tidak Pedro, yang walaupun kita sedia maklum bangsa Minx tak ada yang lemah, dan juga paralel umur dorang ketika insiden God Valley yang pada ketika itu baru setahun, dan kaitan umur tersebut dengan kata-kata Roger dan Rayleigh pasal timang baby itu. Alright, kita beralih ke nombor 2. Nombor 2, persamaan watak Usopp dan Bagi. Kalau nakama semua perasan, watak Usopp dan Bagi mempunyai banyak persamaan yang mereka kongsi bersama. Seakan-akan Usopp dan Bagi adalah cerminan satu antara yang lain. Misalnya kedua-dua watak ini bolehlah kita katakan merupakan joke karakter ataupun watak lawak yang sering Oda gunakan untuk mengetengahkan kepada kita unsur-unsur jenaka dalam siri One Piece melalui kedua-dua watak ni. Maksud aku, bagi menyeimbangi mood sedih, mood hype, mood marah, Oda perkenalkan dua watak ini sebagai penyeri untuk kita bergelak ketawa. Maksud aku, antara karakter lawak. Selain daripada tu, mereka berdua mempunyai hidung yang berbentuk pelik. Hidung Usopp panjang macam Pinocchio, hidung Bagi pula bulat macam badut. Tapi kalau badut, hidung dorang tu perhiasannya sebagai salah satu daripada kostum dorang lah kan. Tapi Bagi, dalam One Piece manga volume yang kedua, kita didedahkan bahawa hidung Bagi tu adalah hidung sebenar dia. Lepas tu kedua-dua watak ni kuat menipu dan masing-masing merupakan watak yang sangat penakut. Adakah Oda Sensei sengaja menjadikan kedua-dua watak ini mempunyai banyak persamaan? Kalau itulah corak permainan Oda, maka ada beberapa hint yang kita dapat perhatikan tentang Bagi melalui watak Usopp itu sendiri. Antaranya adalah dalam arc Dressrosa, Usopp telah memainkan peranan yang sangat besar untuk menyelamatkan mangsa-mangsa kepada Sugar yang telah ditukarkan menjadi permainan patung toys, dan setelah berjaya menyelamatkan mereka, Usopp telah disanjung oleh mereka sehingga mendapat gelaran God Usopp. Bukan setakat itu sahaja, bahkan gelaran
gelaran God Usopp telah digunakan dalam poster bounty milik Usopp selepas arc Dressrosa. Jadi mungkinkah gelaran God yang diberikan oleh Oda kepada Usopp ini adalah cerminan untuk Buggy bahawa sebenarnya Buggy juga adalah seorang God yang merupakan sinonim kepada World Nobles ataupun Celestial Dragon seperti mana yang telah dijelaskan oleh Rob Lucci dalam chapter yang ke-907 episod yang ke-886 dalam anime. So, perkataan God, dan akan datang dalam video ni aku akan sebut pasal God ni lagi. Korang kena tengok sampai habis. Okay? Alright. If and only if Buggy benar-benar cerminan kepada Usopp, maka benarlah bahawa Buggy sememangnya merupakan seorang Celestial Dragon. Bagaimana pula menurut kalian? Alright, nombor 3, perlantikan sebagai Yonko. Here comes the best theory. Walaupun teori ni agak liar, tapi aku tetap nak share dengan korang semua sebab teori ni sangat menarik untuk kita bincangkan bersama. Okay? Alright, macam mana yang kita semua sedia maklum dalam chapter yang ke-1053, Buggy the Bombastic Clown tiba-tiba sahaja telah ditabalkan sebagai seorang Yonko. Jadi berkemungkinan juga pemilihan Buggy sebagai Yonko ini adalah disebabkan oleh campur tangan dan nasihat oleh Akagami no Shanks. Dalam chapter yang ke-907 episod ke-887 dalam anime, kita dapat tengok Shanks sendiri telah pun ke Marijoa untuk bertemu dengan Gorosei untuk membincangkan tentang a certain pirate. Mungkin lanun yang dimaksudkan oleh Shanks kepada Gorosei itu adalah Buggy. Shanks telah memberitahu kepada Gorosei tentang asal usul Buggy sebenarnya merupakan seorang Celestial Dragon dan menasihati agar Buggy dilantik menjadi Yonko dengan tujuan untuk menjadikan Buggy sebagai aliansi kepada Shanks dan world government itu sendiri. Which is dengan cara ini hanya 2 orang sahaja Yonko yang perlu ditumbangkan, iaitu Luffy dan Blackbeard. Mungkin ini adalah antara plot twist terbesar Oda dalam One Piece. Sebab satu, kita boleh tengok ketika Portgas di Ace mengincar Blackbeard, Shanks datang kepada Whitebeard untuk berbicarakan satu perkara, dan perkara yang dibincangkan itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah supaya Whitebeard mengarahkan Ace untuk berhenti mengejar Blackbeard kerana mungkin Shanks menyedari betapa berbahayanya Blackbeard dan Ace bukanlah tandingan Blackbeard. Jadi daripada situ Oda telah brainwash kepada kita untuk percaya a certain pirates yang bakal sidang fans dan penteori sangkakan would be a deadly pirates macam Luffy, Blackbeard atau bekas Shichibukai atau worst generation yang lain. Namun berkemungkinan inilah plot twist Oda setelah dia menyusun jalan cerita nanti. At the end of the Yonko saga, 2 Yonko akan tumbang. Jadi calon-calon yang layak semestinya lah those yang menjatuhkan Yonko itu sendiri. Sebab pengalaman kita, itulah yang berlaku kepada Blackbeard. Dia dapat naik jadi Yonko dengan mengalahkan Whitebeard, dan sebab itu jugalah ramai penteori membuat teori bahawa lepas Big Mom dan Kaido tumbang, surely Luffy dan Kid akan naik jadi Yonko. Pasal Luffy dan Kid kedua-duanya possess King Haki, dan kedua-dua mereka telah tumbangkan Yonko walaupun Kid tag team dengan Law. Tapi sebaliknya berlaku. So in my opinion, inilah plot twist Oda yang terbesar, antara yang terbesar, bahawa sebenarnya Oda dah lama plotkan dengan menyajikan situasi macam Shanks berjumpa Whitebeard dan kaedah untuk naik jadi Yonko macam mana dengan memusing cerita. Sebenarnya Shanks datang berjumpa Gorosei adalah untuk membincangkan tentang Buggy. Mungkin Shanks berkata kepada Gorosei bahawa sekarang ini Luffy dan aliansinya dalam perjalanan menjatuhkan Yonko. So sekiranya Luffy berjaya, jadi aku nak this certain pirate yang naik jadi Yonko, orang itu adalah Buggy. Sorry kepada peminat-peminat Shanks, sebab dalam teori kali ini Shanks berkemungkinan nampaknya seperti merupakan anjing world government yang selama ini berkhidmat dengan memainkan watak sebagai seorang lanun. Yalah, sebab kita dapat tengok pada diri Shanks ni yang seakan-akan ada sesuatu dengan dia. Mana taknya dalam Marineford War, Sengoku bukan main respect lagi kat dia, siap bagi dia uruskan lagi jenazah Whitebeard dan Ace. Dalam Reverie Arc pula, selamba badak je dia masuk dalam Pangaea Castle, lepas tu Gorosei siap dengar lagi pendapat daripada dia, padahal dia tu seorang Yonko kot, bukannya KFC punya lanun. Lepas tu kalau korang perasan, Shanks ni juga seakan-akan watak yang telah memplotkan untuk bagi makan bara-bara Nomi dan Luffy makan hito-hito Nomi model nikah tu, dan kebetulan kedua-dua watak ni telah dimahkotakan sebagai Yonko. Korang tak rasa sesuatu ke guys dengan si Shanks ni? Jadi dengan melantik Buggy sebagai Yonko dan mendedahkan kepada dirinya bahawa dia adalah Celestial Dragon, Buggy pasti akan bersetuju untuk beraliansi dengan Shanks dan world government, kerana dengan cara ini impian yang Buggy telah katakan kepada Luffy akan menjadi kenyataan. Di mana pada permulaan One Piece lagi, dalam chapter yang ke-17 episod yang ke-7 dalam anime, ketika Luffy memberitahu Buggy yang Luffy bakal menjadi Pirate King, Buggy telah berkata, "You become a Pirate King, then I will be the God."
Ini sekali lagi perkataan God disebut dalam video ni. Maka hanya akan tinggal 2 orang Yonko untuk ditumbangkan oleh the world government, iaitu Monkey D. Luffy dan Marshall D. Teach. Jadi itulah saja perkongsian dalam video pada kali ini, dan aku harap sangat yang korang akan tinggalkan idea dan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Okay, so guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And before I end, sedikit renungan. Kita ada macam-macam keinginan, dan keinginan ini tak pernah berhenti. Tapi sebenarnya Allah beri apa yang paling baik dalam hidup kita. Sebab itu kita kena yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kita suka salah sangka. Kita tak fikir ketentuan Allah adalah yang terbaik. Kita cuma fikir apa yang kita nak adalah yang terbaik. Kita kena belajar beriman kepada qada dan qadar. Kehidupan ini dia macam roda. Ada masa kita ke atas dan ada masa kita di bawah. Kita jangan sombong dan lupa diri, sebab yang bagi kita naik sekejap itu pun Allah. Masa kat bawah juga kita jangan rasa sedih dan putus asa. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang beriman, setiap hari dia hidup, dia semakin mengharapkan keampunan daripada Allah. Apa keinginan kita? Tiada siapa yang boleh beri melainkan Allah. Untuk hidup kita jadi berkat, rezeki kita jadi baik, kita mesti mula dengan pagi. Pagi sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud, sembahyang subuh berjemaah dengan beristighfar. Allah sempurnakan kerja-kerja kita. Allah sempurnakan rezeki kita. Dengan istighfar, Allah maafkan kita. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala murahkan dan berkatkan rezeki kita. Kita berusaha jaga solat sunat duha sebagai tanda syukur. Bila kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Ramai orang kejar rezeki siang malam, tapi rezeki dia mungkin banyak tapi tak tenang dan tak bahagia. Jadi makin tak cukup sebab dahi dia tak sujud kepada Allah. Jadi bersyukurlah. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi